Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadrat Allah kita dapat bersama pada pagi ini menyambung perbincangan kita dalam kitab Iman dan Kehidupan. Sambungan perbincangan muka surat 71. Betul. Masuk bab yang kedua, hidup yang berbahagia. Kebahagiaan itu merupakan syurga impian yang dirindukan oleh setiap orang. Sejak dari ahli fikir yang berada di puncak pemikiran renungannya, sampailah kepada rakyat biasa yang hidup dalam serba kekurangan dan kesederhanaan. Semenjak dari raja-raja bersemayam dalam mahliga dan istana yang indah, sampailah kepada kaum miskin melarat yang berdiam dalam tempat yang kecil. Semuanya merindukan kebahagiaan. Kami mengira tidak ada seorang pun yang menginginkan atau mencari nasib malang, dan tidak ada pula yang merasa puas dengan kesengsaraan hidupnya. Baik disebut di sini oleh Dr. Yusuf Qaradawi tentang tajuk kecil kita, kebahagiaan. Semua orang nak cari kebahagiaan. Tak ada orang yang nak cari susah. Tak ada orang yang hidupnya mencari kesengsaraan. Tak kira golongan tu golongan atasan ataupun golongan yang paling bawah, semuanya mencari kebahagiaan. Tak kira lah sama ada seseorang itu berpangkat ataupun tidak ada pangkat, semuanya adalah hidup ni nak bahagia. Kita bangun pagi ni pun semua nak cari kebahagiaan. Nak bahagia tak? Semua nak bahagia. Cuma bezanya bagaimanakah manusia mengukur kebahagiaan itu. Tuan-tuan yang hidup lama, bahagia ke tak bahagia? Bahagia dengan pasangan masing-masing, bahagia dengan zuriat keturunan yang Tuhan beri, bahagia dengan kesihatan yang Tuhan anugerahkan. Ini semua benda yang manusia cari. Tapi yang benda yang abstrak, satunya abstrak. Di manakah letaknya kebahagiaan? Persoalan ini sejak zaman purba sampai sekarang tetap menjadi teka-teki yang belum terjawab, ataupun ada jawapan yang berbeza jauh di antara satu dengan yang lain. Banyak orang mencari kebahagiaan, tetapi dicarinya bukan di tempat kebahagiaan itu terletak. Akibatnya bagai mencari mutiara di padang pasir, lalu pulang sahaja dengan tangan yang hampa. Dia kembali membawa keletihan tubuh badannya, kekecewaan perasaannya, kesal dan penuh harapan. Baik tuan-tuan sekalian, apabila kita nak bahagia, tak mana nak cari kebahagiaan itu. Ada orang rasa bahagia dengan dia mengambil dadah, mengambil minuman keras, mengambil pil-pil yang menghayalkan. Hakikatnya itu bukanlah kebahagiaan sebenar. Bahkan kebahagiaan yang dicari ataupun diambil itu merosakkan jiwanya, merosakkan akalnya, merosakkan tubuh badannya. Ada orang nak kaya dengan berharapan bahawa kekayaan itu akan membahagiakannya, tetapi kekayaan itu didapat dengan cara yang curang, dengan cara yang salah. Akhirnya dia ditangkap dan dipenjarakan. Akhirnya dia disumbat dalam bilik yang gelap. Maka dia tahu bahawa selama ini kebahagiaan dia cari itu dengan jalan yang salah. Ada orang nak bahagia, lalu kebahagiaan itu dicari pada tempat yang tidak sepatutnya. Daripada seorang isteri, kononnya dengan ada 2 orang isteri dia bahagia, akhirnya hidupnya porak-poranda. Isteri yang ada pun minta cabut lagi. Jadi itu sebab itu dia kata perkara kebahagiaan ini terlalu abstrak. Bagaimana kita kenal bahagia? Anak-anak kita kadang-kadang dia kata stres. Abah saya stres. Itu pun pelik. Dia belum bekerja lagi, belum cari rezeki lagi, belum ada anak-anak lagi, belum ada tanggungan lagi, nak bayar kereta, nak bayar rumah, tiba-tiba dia kata saya stres. Pelik kan? Pelik. Ya. Sebab dia rasa apa yang dia telah lalui itu telah pun
mengambil sesuatu yang sepatutnya bukan diambil, iaitu kebahagiaan dalam diri. Itu tu ramai orang yang kita tengok hari ini nampak macam bahagia tapi tak bahagia. Ahli-ahli politik nampak macam bahagia tapi tak bahagia juga, serabut kepada otak, memikirkan ini, memikirkan itu. Ya. Kadang-kadang kita rasa nak jadi macam dia lah, nampak macam bahagia dia, mata kasar saja nampak macam bahagia, tapi dalam jiwa kita tak ada. Maka akhirnya manusia mencari kebahagiaan itu pada tempat yang salah. Yang didapat adalah kesusahan, kekecewaan, tubuh badan yang makin letih, kerja sampai berjam-jam tapi tak kaya-kaya, kerja sampai jam-jam tapi tidak berbahagia, habis masa balik letih. Tak lagi tuan-tuan zaman PKP, ramai orang kena buang kerja, ramai orang tak ada pendapatan, tunggu bulan depan, rumah nak kena bayar, kereta nak kena bayar. Baru ni saya ada perbincangan dengan satu jabatan kerajaan, anak syarikat jabatan kerajaan. 600 orang di kalangan stafnya 6 bulan kerja tanpa gaji. Direhatkan tanpa bekerja, tak ada gaji 6 bulan. Tuan-tuan bayang 6 bulan, daripada general manager sampai ke bawah, bukan sikit, 600 orang. Berita-berita ni tak keluar lah dekat media cetak. Akhirnya di bulan 10 ni macam mana? Rumah nak kena bayar, kereta nak kena bayar. Kalau tak kat general manager tu, rumah dia besar mana? Keretanya takkan nak pakai Myvi. Bulan 10 ni macam mana? Kerja tak ada, moratorium habis. Ramai orang akan hidup dalam keadaan tertekan, ramai orang yang dalam stres. Ada kes-kes yang sedang saya handle sekarang, kes rumah tangga yang bergolak, isteri lagi daripada rumah, tahan dengan suami. Bila suami duduk rumah PKP, rupanya huru-hara, suami tak boleh duduk rumah, anak-anak jadi mangsa, isteri dipukul, maka kes perceraian pun meningkat. Itu belum lagi mereka yang dibuang kerja nak menguruskan anak-anak. Itu dah macam-macam masalah nak berada di hadapan. Mungkin kita tidak diuji macam tu, tapi ada orang lain diuji macam tu. Susah makan tak ada. Ada orang yang meminta-minta, ada orang yang tak tahu nak minta. Kalau tuan-tuan berhubung dengan pusat-pusat zakat, tuan-tuan akan dapat data, tuan-tuan akan dapat maklumat. Ya, jadi bulan 10 ni tuan-tuan, macam-macam akan berlaku. Kita mungkin yang telah pun selesai, bagi penjawat-penjawat awam mungkin tak susah sangat, tapi bagi mereka yang berkhidmat dalam sektor swasta, siap, tunggulah. Bulan depan tengok apa akan jadi. Kesusahan macam-macam. Sepanjang masa manusia telah mencari dan mencuba memperoleh kebahagiaan dalam bermacam-macam kebendaan dan beraneka ragam kesenangan hidup di dunia ini. Diturutkannya syahwat dan nafsu, dipenuhi keinginan dan kepuasan kebendaan. Tetapi sayangnya, mereka tidak memperoleh kebahagiaan, tidak merasakan kebahagiaan menurut erti yang sesungguhnya atau sebagai yang dia ingin-inginkannya. Kalaulah dia beruntung dapat merasainya, tetapi itu hanyalah sebentar sahaja dan sepintas lalu. Bahkan setiap yang diperolehnya berakibat menambah kemasyghulan, kesulitan, kekecewaan dan kesedihan yang baru, padahal sebelumnya dia tidak ada dan tidak dikira. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, ada orang mencari kebahagiaan itu dengan mengikut apa kata nafsunya. Nafsu itu kata nak kaya, tak kira halal ke haram, maka dia ikut. Nafsu kata nak mendapatkan kemewahan, tak kira dengan apa cara sekalipun dia akan dapat. Nafsu kata untuk mendapat kekuasaan, dia akan buat dengan apa cara sekalipun, menghalalkan tindakan-tindakan tanpa melihat kepada halal, haram, dosa, pahala, syurga, neraka. Dulunya, kata Dr. Yusuf Qaradawi, mereka tidak memiliki masalah-masalah dengan apa yang mereka hajat, tapi bila mereka dapat kuasa, kekayaan, harta, kedudukan, tiba-tiba datang macam-macam masalah. Ya. Sebab apa? Sebab nak dapatkan sesuatu, kononnya istilahnya sebagai sesuatu yang bahagia, dengan mengikut nafsu dan syahwat.
Ada orang dia rasa dengan isteri ramai dia akan bahagia. Tak bahagia juga. Ya. Akhirnya rumah tangganya porak-poranda. Ada orang dia rasa anak ramai dia bahagia, anak ramai lagi tak bahagia. Sebab dia kena kerja lebih, nak cari rezeki dan sebagainya. Maka sebab itu dikatakan bahawa ada orang mencari kebahagiaan dengan mencari kepuasan dunia. Kepuasan dunia ni cari nak dapat kebahagiaan. Boleh dapat ke dengan cari kepuasan dunia dapat kebahagiaan? Kata Dr. Syarqawi, mungkin dapat, tetapi yang didapat itu sebentar, sekejap. Ya, kaya. Masa kaya tu umur 55. Bekerja teruk, ada harta, ada kemewahan, tapi umur dah 55, 60. Masa tu makan pun dah pantang-pantang dah. Ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, ni sakit, tu sakit. Berjuang sampai umur 55, 60 tahun, dapat kekayaan, dapat harta, dapat kebendaan, dapat kedudukan, tapi tak ada guna, badan tak larat. Nak travel pun badan sakit. Nak makan mahal-mahal pun penyakit ada macam-macam. Ini pantang, itu pantang. Lalu duduk renung fikir, 60 tahun habis masa, 55 tahun habis masa. Kononnya nak jadi seorang kaya, kononnya nak jadi seorang yang mewah. Nak beli kereta mewah-mewah pun tak boleh nak drive, mata pun rabun. Itu tuan ini kadang manusia dia lupa yang dia cari dalam dunia ni apa dia. Allah Subhanahu wa taala sebut, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ada bi zikrillah tatma'innu qulub. Orang-orang yang beriman itu akan tenang tenteram hatinya dengan zikrullah. Hanyalah zikrullah sahaja yang boleh menenangkan jiwa, memberikan kebahagiaan. Maksudnya apa tuan? Kalau nak jadi orang yang bahagia, iaitu carilah kebahagiaan tanpa melupakan Allah. Halal haram, dosa, pahala, syurga, neraka menjadi panduan. Tak masalah nak jadi kaya, tapi kaya yang tidak melupakan Allah. Tak masalah nak jadi orang yang hebat, tapi jangan jadi orang yang melupakan Allah. Sebab Allah akan bersama dengan orang-orang yang sentiasa mengingatinya. Tapi bila merempuh benteng-benteng yang diharamkan, dilarang, maka ketika itu habis. Dan kekayaan-kekayaan, kemewahan-kemewahan sudah tidak dapat lagi memberikan ketenangan, sudah tidak dapat lagi memberikan kebahagiaan. Akhirnya kebahagiaan dapat sekejap. Dapat kekayaan umur, pada umur dah tingkat, dah harta banyak, tak ada nak rasa. Kena penyakit-penyakit yang kronik. Lalu anak-anak mengharapkan bila orang tua dia dah mati. Sebab nak ambil harta, nak berebut. Habis masa dengan anak-anak tak ada, masa dengan keluarga tak ada, harta yang bertimbul, kena pula penyakit-penyakit yang kronik. Anak-anak mengharapkan harta benda yang dikumpul oleh ayah. Ya. Banyak kes-kes macam ni kan? Banyak kes-kes macam ni. Ya. Sebab kita lupa bahawa yang kita cari di dunia ni, kebahagiaan yang kita cari itu tidak selari dengan apa yang Tuhan nak. Sebab itu dalam sembahyang dia sebut ihdinas siratal mustaqim, pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Bila kita ikut jalan yang lurus, yang kita minta Tuhan pula tolong kita, bahagialah kita, insya-Allah. Kita akan bahagia. Kita akan rasa tenang. Ya, sebab apa? Sebab dalam pimpinan Allah. Allah Subhanahu wa taala bersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu ingat, beritahu kepada sahabat kamu, innallaha ma'ana. Tuhan itu bersama dengan kamu. Kalau Tuhan itu bersama dengan kita tu kan, bahagialah kita. Kat UPM itu ada satu guard, seorang pengawal keselamatan, seorang lelaki India. Saya syarah part time di UPM, keluar masuk pintu utama. Ada seorang lelaki India yang jadi guard, yang dia sentiasa senyum. Tiap pagi-pagi orang masuk, dia angkat tangan, dia senyum. Dia angkat tangan, dia senyum. Begitulah dia tahu, 8 tahun saya ulang-alik masuk. Jadi satu benda yang luar biasa. Dia seorang lelaki India yang sentiasa angkat tangan senyum. Contoh bayang beribu orang keluar masuk.
Daripada dia bertugas pada waktu pagi sampai petang, dia jaga dan dia boleh angkat tangan, dia senyum, dia angkat tangan, dia senyum. Oh, hebat. Dia hanyalah seorang pengawal keselamatan. Dia bukan naik chancellor. Dia bukan pensyarah. Pengawal keselamatan dia. Satu hari orang di interview dia. Ada wartawan pergi interview dia. Tanya dia, macam mana dia boleh pagi-pagi dia hari-hari macam tu, tak ada satu hari yang dia tidak senyum, seolah-olah hidupnya tak pernah ada masalah. Pengawal keselamatan tu kan. Dia kata hidup ni jangan stres. Hidup ni bila kita sentiasa senyum pada orang, kita tenang, dan orang yang stres tengok kita pun akan jadi tenang. Ya? Akhirnya tuan-tuan pelajar-pelajar di UPM ramai yang pergi jumpa dia bila stres. Minta consultation dengan pengawal keselamatan, bukan unit kaunseling. Dan ramai orang yang anggap dia macam bapa mereka sendiri. Ya, sebab dia akan bagi semangat. Kita datang surau Tok Siap pun tak nak senyum. Datang masjid pun takut Tok Siap marah nanti tak ikut SOP. Susah kita tuan-tuan kan? Susah. Ya, datang surau takut-takut, datang masjid takut-takut, garangnya. Saya ada kuliah satu tempat. Tok Imam sampai saya tempat saya tegur Tok Imam. Belum sembahyang subuh, dia belenting kat 5 minit lepas qomat. Sebab tak ikut SOP. Bawa sejadah kecil tak boleh, bawa serban tak boleh. Nak sembahyang subuh dah qomat dah ni. Lepas sembahyang saya balik Tok Imam. Kata yang sesuatu bebel lah lepas subuh ni. Orang nak sembahyang subuh, pagi-pagi dia kena bebel lah. Dah qomat lah kan. Tak ada ustaz dia tak ikut. Dah sikit-sikit dah lah. Orang tua-tua apa. Nak buat macam mana tu kan. 5 hari sembahyang, kita pun selain daripada SOP, kita pun ada akal tu. Janganlah kerana SOP akal tu tak ke belakang. Memanglah ke semua orang boleh ikut 100%. Tapi pagi-pagi dah bebel orang pun lama-lama malas datang surau. Awak lagi masa surau. Benci ni datang puasa surau. Sikit-sikit dalam, ya. Jadi memanglah kena tegur, tapi berpada-pada lah. Jangan sampai kat qomat pun tak habis-habis belentir. Tok Imam nak angkat takbir, iyalah Tok Imam tu. Kadang-kadang kena tegur, serabut gitu. Pagi-pagi dah kena belentir lah. Ya. Ada orang maklumlah tuan-tuan, kadang-kadang bukan semua orang ingat nak bawa emas. Surau sediakanlah, bagilah percuma. Yang mahal sangat, RM15 je siap jual sekotak. Wakaf lah. Ya. Wakaf lah. Bukan 30 orang, bukan 30 orang tak bawa emas. Adalah 1-2 terlupa. Tadi bawa tercincin, naik motor, terbang. Orang poket dia kan. Bagi je lah percuma. Minta orang wakaf. Benda ni tuan-tuan, walaupun SOP, janganlah sampai kita ni ahli jemaah, ahli karya sampai masa muka berdendam nak datang surau. Benda-benda macam ni tuan, datang nak cari kebahagiaan, hilang bahagia. Yang datang pun tak bahagia. Tentu ni benda-benda yang kadang-kadang kita ni tak perasan kan, tak perasan. Jadi pagi je dah percuma 15 kata suruh beli je lah. Alhamdulillah dia orang dengar beli, letak. Tapi tak bawa sangat nak ambil satu. Dapat pahala, bagi emas kat orang. Dia pakai semayang dapat pahala. Sebab kita bagi dia emas. Mengaji macam-macam kitab, bila application tak boleh amalkan. Ni balik, emas tak bawa, balik. Siang ni kawan tu. Ada satu tempat saya pergi, dia jual sejadah RM20. Siapa tak bawa sejadah? RM20. Amboi. Kan? Ambil keuntungan. Dia bukan siap, dia negat. Mana sejadah? Ada. Tunjuk sejadah. Ada kat belakang kereta, takkan nak buka bonet dengan queue banyak. Tak ada RM20. Dekat pula jual sejadah. Macam-macam. Tuan, kita datang ke rumah Allah ni semua cari bahagia. Datang ke rumah Allah ni semua nak cari ketenangan. Kita datang ke rumah Allah ni semua mengharapkan supaya kita keluar, Allah Ta'ala pelihara kita dan kita dapat bahagia sampailah datang pada waktu semayang berikutnya dan berikutnya. Jadi kadang-kadang janganlah kita menjadi punca orang tak bahagia. Itulah puncanya pula, ya, dengan berita-berita yang kita sebarkan.
dengan cerita-cerita yang kita sebarkan, dengan cerita-cerita yang kita ungkapkan, orang jadi tak tenang, jadi tak bahagia. Jangan jadi orang macam tu. Ya? Orang ada masalah jumpa Nabi SAW. Ada masalah macam mana jumpa Nabi. Mereka tengok Nabi, mereka tenang. Nabi sentiasa senyum. Nabi sentiasa membahagiakan orang. Orang tanya lebih-lebih, Nabi diam. Orang tanya benda-benda soalan-soalan yang tekanan, Nabi senyum. Jadi biarlah kita jadi orang jumpa kita, orang bahagia. Walaupun mungkin kita tak dapat memberi solusi kepada masalah dia, sekurang-kurangnya jiwa dia balik keadaan tenang, jiwa dia balik dalam keadaan bahagia. Jangan orang datang jumpa kita, orang surau, tengok balik tak bahagia. Bahagia balik stres, aku tak pergi dah surau tu. Jangan macam tu. Baik. Lalu dia katakan ada kebahagiaan yang hanya dapat sebentar. Yang bertunggu lumus tu dapat sekejap je. Habis masa, habis tenaga, buang fikiran dia, dapat sebentar. Akhirnya ditangkap, disumbat ke penjara. Akhirnya ditangkap, masuk pusat pemulihan. Akhirnya ditangkap dan dihukum dengan hukuman-hukuman berat. Kenapa? Kerana kebahagiaan itu dicari dengan cara yang salah. Mungkin kaya sekejap, mungkin dapat kemewahan sekejap, tetapi sebentar sahaja. Adakah hidup yang berbahagia itu dapat dicapai dengan kesenangan dan kecukupan barang-barang benda? Memang segolongan manusia berpendapat begitu. Dikiranya kebahagiaan terletak dalam kumpulan kekayaan dan tumpukan harta benda, kecukupan hidup, kepelesiran dan kemewahan dalam bentuk, segala bentuk. Tapi dalam kenyataannya, hakikatnya, perhatikanlah, bangsa-bangsa yang telah tinggi tingkat penghidupannya, telah cukup segala keperluan kebendaannya, dan semuanya telah diperoleh dengan segala kemudahan, seperti makanan, minuman, pakaian, kediaman dan kenderaan. Segalanya ada dan serba cukup. Tidak kedengaran lagi keluhan kerana kesulitan dan kepahitan hidup. Tetapi anehnya, mereka masih merasa sempit dan tersepit, sehingga memandang perlu mencari jalan untuk memperoleh kebahagiaan. Rupanya mereka masih merasa belum bahagia dalam hidup ini. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, adakah kebahagiaan itu terletak pada perkara-perkara yang bersifat material? Benda-benda seperti harta yang dapat dilihat, kemewahan. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, ya, ada sebahagian yang beranggapan itu tidaklah salah. Contoh, orang tu nak rumah besar. Dia nak memiliki rumah yang besar kerana anak-anak dia ramai. Dengan rumah dia selesa besar sikit, anak-anak pun dapat hidup selesa. Bahagia, bahagia. Tak salah, tidak salah. Ataupun dia nak memiliki kenderaan yang lebih selesa sikit sebab banyak perjalanan jauh. Bahagia, ya bahagia. Salah, ini tidak salah. Tetapi jangan beranggapan bahawa itulah menjadi punca kebahagiaan. Bila rumah besar, maka bayarannya pun mungkin tinggi, installmentnya mungkin tinggi, ansurannya mungkin tinggi. Begitulah dengan kenderaan yang mewah, maka perlu usaha lain. Jadi jangan beranggapan bahawa dengan itulah menjadi punca-punca yang absolut ataupun punca utama seseorang untuk mencapai kebahagiaan. Tak semestinya. Unsur tu ada, tidak dinafikan. Begitu juga ada orang yang beranggapan bahawa kemewahan, harta benda yang banyak sebagai unsur-unsur kebahagiaan. Tak dinafikan, tidak dinafikan. Unsur tu dibenarkan, tapi ia bukan perkara yang primary, perkara yang utama. Nabi ada banyak harta kaya. Nabi wafat, Nabi tinggal apa? Tanah-tanah yang banyak? Tak ada. Tapi Nabi lah orang yang paling bahagia. Orang tengok wajah Nabi, orang bahagia. Nabi bahagia. Ya. Nabi ada kemewahan? Tak ada. Umar Al-Khattab dalam sejarah yang sangat terkenal. Ya. Ada apa harta dia ada, tapi dia lah yang paling bahagia. Kenapa? Kerana dia dekat dengan Tuhan. Nak buat sesuatu, fikir dulu. Tuhan redha, Tuhan tak redha. Bila dia buat sesuatu, dia mengharapkan sesuatu daripada Tuhan. Apa yang dia harap? Tuhan terima amal. Tuhan bantu dia dalam pentadbiran pemerintahan. Dia jadi orang bahagia. Ya, jadi orang bahagia. Ya. Begitu juga kata Dr. Yusuf Qaradawi, cuba tengok dunia-dunia moden. Cuba tengok negara-negara yang membangun. Ada
Adakah mereka yang ada macam-macam teknologi, macam-macam pembangunan, mereka tu bahagia? Kadar bunuh diri di Jepun tinggi. Ya. Beberapa bulan lepas, Jepun mengalami semula peningkatan kadar COVID-19. Saya cakap dengan kawan saya di Jepun, Zulkarnain Hasan Basri, sahabat saya berdakwah di Jepun, seorang jurutera. Dia tu, Ustaz, kerajaan Jepun tidak boleh umumkan bahawa akan melakukan lockdown. Kerajaan Jepun tak boleh umum lockdown. Saya tanya kenapa? Bahaya. Kalau diumum lockdown, rakyat Jepun akan bunuh diri. Rakyat Jepun ni dia tak boleh panik. Sebenarnya tidak ada agama. Maka kerajaan Jepun tidak umum lockdown. Cuma dia kata pusat-pusat hiburan ditutup, jangan pergi tempat-tempat ni. Bahkan kerajaan memberi 400. Duit kita dah tempat RM2 lah. Kepada rakyat dia, supaya jangan panik. Sebab kadar bunuh diri dia tinggi. Begitu juga di Korea. Apa yang Jepun tak ada, apa yang Korea tak ada. Di sudut kemewahan, teknologi, kecanggihan, adab, tata susila. Tapi mereka bunuh diri. Kenapa? Sebab pada mereka, bila kena uji situ, tak ada Tuhan, tak ada tempat bergantung, maka penamatnya adalah dengan membunuh diri. Sebab tu kata Dr. Yusuf Qaradawi, ada negara-negara yang hebat. Apa yang mereka tak cukup? Makan, minum, keperluan. Rakyat Jepun duit cukup. Sampai tak cukup pekerja sekarang ni. Tak cukup pekerja. Orang tua-tua umurnya panjang pula. Makanannya makanan yang sihat. Ada di sebuah pulau di Jepun yang penduduknya umur 80 ke 90 tahun, boleh lagi main bola. Saya tengok video tu, boleh main bola, sepak-sepak lagi. Makanannya yang mereka tanam, makan ikan, ternakan yang mereka bela di sebuah pulau. Semua average umur 80, 90, 80, 90, 80, 90, ramai lah tu. Tapi adakah mereka bahagia? Bahagia yang sebenar, yang bukan bahagia pada apa kita lihat. Maka kita lihat, kata Dr. Yusuf Qaradawi, mereka mempunyai pembangunan, harta benda, kekayaan, makan minum, pakaian dan macam-macam. Tetapi masih lagi kita dengar mereka menghadapi kadar bunuh diri yang tinggi. Kadar penyelesaian masalah ketagihan Arab, especially di Jerman. Tengok di Jerman, masalah di Jerman ialah masalah. Di negara Eropah ialah kadar orang ketagih minuman keras. Tinggi, tinggi, sangat tinggi. Lebuh rayanya 6 lorong. Bukannya 3 lorong, 6 lorong. Ketika saya sampai di Jerman, 6 lorong. Satu laluan 6 lorong. Sebelah ada 6 lorong. Saya turun di airport, naik taksi Mercedes. Dia bawa 200 km sejam. Kita ni nak tekan brake duduk sebelah. Takut. Tapi jalannya selesa. 6 lorong laju. Tapi kadar yang ketagih Arab tinggi. Jadi sebab itu, apakah arti kebahagiaan yang sebenarnya? Itu yang Dr. Yusuf Qaradawi akan ajak kita lihat, ajak kita bincang dalam perbincangan. Dalam kita akan lalui nanti lihat beberapa tajuk-tajuk kecil yang akan disebut di sini. Persoalan yang dibangkitkan, adakah negara-negara yang hebat, yang maju mereka itu benar-benar bahagia? Ini dibangkitkan. Ya, bahagia ke? COVID-19, tengok apa yang berlaku di Perancis, tengok apa yang berlaku di US. Ada orang tak nak ikut undang-undang. Bila datang penyakit, datang serangan, tak nak ikut. Mereka kata, we are free country, not a police state. Tak boleh buat undang-undang. Akhirnya ada yang mati jangkitan tertinggi di dunia. Tertinggi. Ya. Ramai orang kena. Hospital tak boleh terima lagi dah. Tak boleh masuk lagi dah. Ya. Mayat-mayat yang tak ada sempat nak urus. Sebab nak urus mayat ni kos dia tinggi. Nak urus mayat tu kos dia tinggi, kena tanggung. Jadi lebih baik pihak family kata tak nak urus. Pandai-pandai lah hospital urus. Pandai hospital nak urus mayat yang berkelimpangan.
Hospital tak cukup nak masuk mayat dalam bilik-bilik mayat. Saya tengok video yang dia ambil tu. Pihak keluarga pun tak nak ambil, takut kena penyakit. Kerajaan pening. Orang yang nak mengurus mayat tak ada. Paderi-paderi pun tak boleh datang untuk menguruskan mayat-mayat. Tak boleh, COVID-19. Tanam macam tu je. Boleh kita tengok macam tu. Islam senang. Islam senang. Islam yang paling senang. Boleh semayang raib, jenazah. Tak semestinya kena baca talqin. Dia tak boleh dalam agama dia, kena buat macam tu. Tapi Islam tak boleh pergi ke menziarahi mayat. Kita boleh semayang jenazah raib. Hanya 4-5 orang pun cukup. Tak perlu talqin-talqin, yang bukan benda wajib. Islam senang. Tapi dalam agama dia nak ikut agama tak boleh. Dia tak boleh, dia kena ada proses dia. Kena datang padri dia, kena datang rahib dia, kena datang sami dia. Sekarang COVID-19 tak boleh. Tak boleh buat macam mana buat. Keluarga pun tak sanggup untuk membayar kos-kos pengebumian yang tinggi. Nak bayar sami lain, nak bayar ni lain, nak bayar tu lain. Hari ni kita tengok mayat yang bergelimpangan di hospital. Hospital pun tak tahu nak buat apa lagi. Tuan-tuan tengok satu malapetaka yang dahsyat. Kita bila tengok gambar-gambar itu, kita nampak Islam yang mudah sangat. Ya. Kalau dalam masyarakat lain lagi teruk, kena ikut agama dia, tak boleh tanam cepat. Lagi lambat dia tanam, lagi tinggi pahala. Itu dalam agama dia. Sekarang orang nak urus pun tak ada. Dahsyat Ustaz. Akhirnya kita tengok negara-negara yang dulu mereka kata mereka hebat, mereka maju dan sebagainya. Akhirnya mereka pun confused, pening, sekabut. Kita ni orang Islam, Nabi SAW ajar bagaimana nak hadapi wabak. Apabila ada wabak satu negara, orang dalam negara itu jangan keluar. Bila ada wabak dalam satu negara, orang jangan pergi negara itu. Simple, Nabi dah ajar dulu lagi. Lama dah. Siapa-siapa yang boleh patuh SOP yang Nabi ajar itu, maka merebakkan penyakit itu akan menjadi lebih kecil. Tapi kalau dah langgar, kamu terimalah kesan dan akibatnya. Nabi dah ajar. Yang Allah Ta'ala sebut pun wahasanah. Tak nak ikut lagi. Tak nak ikut, terimalah. SOP yang Nabi ajar itu mudah je. Negara yang ada wabak, jangan keluar. Negara ada wabak, jangan masuk. Wabak itu tidak akan separate, tidak akan tersebar. Kalau kita pegang apa yang Nabi SAW ajar, melalui Nabi, dia bukan bercakap daripada hawa nafsu, dia bercakap, dia bertunjuk daripada Tuhan. Ikut benda itu, selamat. Tak ikut. Manusia lebih pandai daripada Nabi. Manusia lebih pandai daripada apa yang Tuhan ajar kepada Nabi. Maka terimalah kesan dan akibat dia. Dan Allah Ta'ala sebut segala kerosakan yang berlaku di daratan dan di lautan adalah hasil perbuatan tangan-tangan manusia. Maka bila manusia langgar apa yang telah diajar oleh Rasulullah SAW, ya, maka terimalah kesan dan akibatnya. Jangan nak salah siapa-siapa. Dah hajar lama dah sampai kita. Simple dia, SOP ni. Tak nak ikut SOP Nabi. Langgar, terima kesan dia. Akhirnya masing-masing salah menyala. Akhirnya manusia terkepung dalam dunia dia sendiri. Tak boleh keluar, tak boleh nak buat apa. Sebab awal-awal tak ada dengan cakap. Tuan-tuan dalam baca Allah sekalian, kita pun ada SOP kena ikut lah. Masuk waktu syuruk kena berhenti. Kena berhenti, nanti surau kena pula. Kita berhentilah kat sini tuan sekalian. Dari itu kita sambung di pada masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.